Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so hari ini kalau ikutkan minggu ke berapa minggu keempat, yang kita akan sambung kelas kita. Dan minggu ni kalau ikutkan saya dah bagi tahu yang kita akan buat sedikit revision lah, revision ataupun kalau katakan sebelum ni awak tak pernah belajar ataupun awak dah lupa, so kita akan go through balik lah, kita akan revise IP addressing untuk hari ini. Dan kemudian untuk kelas hari Selasa tu kita akan sambung dengan VLSM. So slot hari ini kita akan cover IP addressing. Slot hari Selasa kita akan cover untuk VLSM. Okey. Menangkan yang ni adalah recorded session. So saya cakap seorang-seorang lah ni kan. Untuk dua kelas ni, okay, hari ni adalah kalau ikutkan kelas ganti untuk hari Sabtu lah, 9 Oktober 2021, slot kelas ganti untuk minggu ke-18, tapi kita bawa ke minggu ke-4 ni. So minggu ke-4 akan ada dua kelas lah, hari ini 9 Oktober hari Sabtu, dan satu lagi hari Selasa 12 Oktober 2021 untuk kita cover VLSM. Tapi kedua-dua kelas ni untuk hari ni saya tahu memang cuti kan, so tak apalah, saya buat recording, so awak boleh tengok bila-bila masa dan try lah. Dan untuk kelas hari Selasa saya ada kursus seminggu, so pun saya akan buat recording, so awak boleh tengok dan study, dan kalau tak faham mungkin boleh tanya. Okay, so kita pergi ke topik kita hari ini, iaitu IP addressing and subnetting. So kalau kita tengok, okay, IP address pada asalnya lah, pada asasnya, okay, dibahagikan kepada beberapa kelas. Walaupun kalau ikutkan sekarang ni kita dah ke arah classless lah, okay, tapi basicnya kita masih lagi kena tahulah. Okay, so IP v4 lah, okay, IP v4, IP address class untuk IP v4 terbahagi kepada 4 kelas, iaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Okay, so kelas A sebenarnya bermula daripada 0 hingga 127 lah, okay. Tapi 0 tu memang kita tak boleh pakai, so kita akan pakai daripada 1 hingga 126. Okay, network 127 is reserved for loopback and internal testing. So kita hanya akan pakai daripada kelas A 1 sehingga 126. Ni angka kad octet yang depan. Okay, kat IP address kan dia ada, sekejap saya cuba annotate sikit. Mana pula dia punya? Okay, IP address kan dia ada 4 octet, contoh daripada 1, katakan 10 dot 10 dot 10 dot 10. Okay, so yang first ni yang kita biasa tengok untuk kelas tu. So 1 hingga 126 yang ni will be kelas A lah. Okay, kalau kelas B dia akan mula daripada 128 hingga 191. Okay, so kelas C akan mula daripada 192 hingga 223 kalau saya tak silap. Okay, dan seterusnya lah. Okay, so that is apa kelas tu lah. That's why kenapa yang starting ni kita tengok 1 hingga 126, okay, 127 ni reserve kan. So 128 hingga 191, 192 hingga 223, kemudian 224 hingga 239 yang ni reserve untuk multicast, so kita jarang guna.
dan 240 hingga 255. So this is also reserved for experimental, for use for reserve. Okay, so ke 1, 2, 3, 4, 5 ni kena ingatlah, dan biasa yang kita akan pakai is A, B, C, yang kelas A, B dan kelas C. So this is how the kelas A, kelas B and kelas C look like. Okay, so untuk kelas A, the first octet, okay, yang kita panggil octet ni, is the network portion, and lagi 3 octet ni is the host portion. Okay, so rangkaian, berapa banyak rangkaian yang kelas A boleh ada, so akan ada lebih kurang 1, 2, 7 lah untuk this host dulu. Dan untuk network, so untuk host ni ada lebih kurang berapa juta dah, saya pun dah tak ingat. So then this is for kelas B. So kelas B dia ada 2 octet, so dia akan cover lebih banyak host network, dan host dia akan berkurang sikit lah. Okay, dan this is kelas C yang kita normally jumpa lah pada kita punya home network, kita punya local area network, kita akan banyak jumpa the kelas C IP address. Okay, so tadi kita tengok IP address, dan kita akan tengok dalam IP address ni dia ada apa yang kita panggil private IP address and also public IP address. So apa perbezaan private IP address dan public IP address? Okay, so private IP address ni adalah range of IP address yang direservekan, yang dibenarkan untuk digunakan dalam local area network. So your ISP, okay, your internet service provider, will not use this private IP address untuk dia bagi IP address kepada home user lah. Okay, public is IP address yang semua orang boleh pakai kat luar. Okay, the private IP address is for you to use privately. Okay, untuk biasanya kita guna in local area network lah. So the private IP address untuk kelas A start daripada 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. So this range kita boleh configure, kita boleh guna dalam kita punya local area network. Nak guna dalam lab, awak nak buat network antara sesama awak dalam bilik kat asrama pun boleh use this kelas A. Tapi membazir lah, host berpuluh ribu, berjuta host, awak nak buat apa host banyak guna kelas A ni. Then kelas B. Kelas B will start from 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. So this whole range can be used in kelas B. Okay. Next is kelas C. Yang ni yang kita banyak jumpa. 192.168, okay, .0.0 hingga 192.168.255.255. Tapi start daripada sinilah, kelas C. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, so default subnet mask of class C is the default subnet mask of the class is, kalau kelas A 255.0.0.0, kelas B is 255.255.0.0, kelas C is 255.255.255.0. Okay, selain daripada ni kita dah pergi ke arah subnetting lah. So this is the default subnet mask. Kalau kelas A, kita akan panggil dia, this is /8, this is /8,
16 and this is slash 24. Okay, dia punya subnet mask. This is the default class 8 slash 16 and slash 24. Kalau kadang-kadang kita jumpa slash 27 slash 30 slash 23, that is itu adalah subnet mask yang bukan lagi default, yang kita dah calculate untuk kita dapatkan untuk kita create subnet dalam kita punya network. Okay, untuk kita divide kita punya IP address into different subnet, okay, from the default network lah, from the default subnet mask. Okay, so sebelum kita tengok in detail on IP addressing and subnet mask, so kita akan tengok macam mana, kita perlu tahu macam mana kita nak convert daripada binary to decimal, decimal to binary, binary to hexadecimal, hexadecimal to binary, binary to octet. Octet kita jarang guna lah. Kita akan banyak jumpa binary, decimal and hexadecimal. Why? Sebab kita punya PC, kita punya machine, kita punya komputer only understand binary. Okay, hanya faham binary digit 101010 lah. Sebab apa? Sebab kita punya network, okay, kita punya data yang dihantar all in 1010, on and off state. Okay, kita panggil on and off state. Okay, dia sama ada kosong atau satu, kosong atau satu, kosong atau satu, dan setiap digit kosong atau satu tu mempunyai maksud ataupun data yang dia wakili lah, yang dia bawa. So that is why kita punya decimal number have to be convert into binary and our binary has to convert into decimal. Tapi untuk kita tukarkan semua ke decimal, dia agak menyukarkan bila kita ada nombor-nombor yang agak besar lah. So that is why daripada binary to decimal, kita ada satu lagi yang kita panggil hexadecimal. Okay, binary is per 2, decimal is per 10 and hexadecimal adalah per 16. So daripada gambar rajah ni, okay, kita ada binary, okay, 100101010. So macam mana kita nak convert into decimal? So kita akan tengoklah setiap bit ni mewakili, okay, mewakili nilai, okay, dalam 8 bit digit binary ni. Okay, so this one mewakili 1. Ni kenapa 1? 2 kuasa 200 sama dengan 1. Dan this is 2. Kenapa 2? 2 kuasa 1 sama dengan 2. Dan this is 4. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6 dan 2 kuasa 7. So 100, 1001010. So 2 kita akan ambil 2. Okay, kemudian 16 kita akan ambil 16, dan this one is 128128. So kita akan ambil 128. So kita campurkan 128 campur 16 campur 2. So 128 campur 18 akan dapat 146. So sebab tu 1001010 bila convert daripada binary ke decimal, kita akan dapat 146. The next number is 011 10111. So kita based on this diagram ni juga, kita akan carilah kita punya nilai.
Okay, so 1 is 64, this one is 32, 16, 4, 2 dan 1. So bila kita campur semua, kita akan dapat 119. Cik, tak boleh guna kalkulator ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang we have to try and use manual calculation in case kalau tiba-tiba kalkulator tak ada bateri ke, kita tak jumpa kalkulator ke, kita memang urgent nak dapatkan answer ke. So this is one of the method that kita boleh guna lah. Okay, untuk kita convert daripada binary to decimal conversion. Okay, so from this diagram, kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 binary number. Kita perlu convert into decimal. So, boleh dapatkan tak untuk saya this binary number untuk kita dapatkan dia punya decimal number. So, kita tengok in maybe 2 minit kita ada timer timer. Okey. Ni saya buat 2 minit. Okay. So, kita start. 2 minit. So, selepas 2 minit kita tengok kita punya jawapan. So, awak boleh cuba. Okay. So, dah bising pula timer ni. Okay. So, dah cukup 2 minit. So, kita tengok macam mana kita dah dapat ataupun tak kita punya binary to decimal conversion. Okay. So, based on kiraan kita tadi, so kita tengok this dah daripada answer ni kita dapat 197. So, macam mana boleh dapat 197? 128 campur 64 campur dengan 5. So, 128 campur 64, 18192 campur dengan 5, 197. Okay, so kita dapat 197. So, the next one is 1110110. So, 128 campur dengan 64, kita dapat 192 tadi. Okey, 192 campur dengan 32, kita dapat 1
1, 2, 4. Okey, campur dengan 16, kita dapat 1, 2, 4 apa? 2, 2, 4. Kemudian campur dengan ni, kita dapat 2, 4, 0. Campur dengan 6, kita dapat 2, 4, 6. So, the next one is, this one, 32 campur 16, 40, 48, campur dengan 1, 49. Dan this one pun sama, 48, okay, campur dengan 8, 56, campur dengan 3, 59. So, untuk memudahkan kita convert, so kita susun this BCD dulu, binary to decimal. Note 1, 2, 4, 8, 16, 30, 64 dan 28. So daripada situ kita mudah untuk kita congak, untuk kita dapatkan dia punya decimal conversion dia. Okay. So tadi is from binary to decimal. Next is from decimal to binary. So daripada nilai decimal ni, macam mana kita nak dapatkan nilai binary? So, dia ada macam-macam method lah untuk kita buat. Okay. Contoh decimal to binary ni biasa kita belajar sebelum ni. 238 ni kita bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2 sampailah kita dapat nilai dia, kita akan dapat kosong. So kita akan dapat lah nilai binary ni. Satu lagi method is kita akan tolak. Okay. 238 ni first kita akan tolak yang paling besar lah, yang more than 238 ni. So paling besar is 128. So 238 tolak 128 akan dapat 110. So 110 apa yang kita boleh tolak dengan 110 ni. 110 ni kita ada, nak tolak 128 tak boleh, 128 ni lagi besar. So 64. So 110 tolak 64, kita dapat 46. So yang ni kita dah dapat 1, ni kita dah dapat 1. So 46 kita boleh tolak dengan 32. So kita dapat lagi 1, 32. Kemudian dia tinggal 14. 14, 16 lagi besar daripada 14. So bukan 16 lah. So 16 ni kosong. Dan 14 tolak 8. Okey, 14 tolak 8, ni jadi 1, so tinggal 6. 6 boleh tolak dengan 4, so 6 tolak 4 dapat 1, so tinggal 2. 2 tolak 2 sama dengan kosong. So yang ni 1, so dah nilai kosong, ni memang kosong lah. So the binary number yang kita akan dapat is 1110, 1110. Okay, so this is decimal to binary conversion untuk yang ni. Untuk yang kedua pun sama, 34. So nilai yang kita boleh tolak is 32. So yang ni automatik akan jadi kosong. So 34 tolak 32 akan dapat 2. So yang ni automatiknya kosong, kosong. So tinggal yang ni je. 2 tolak 2 is 1. So tinggal kosong. So kita akan dapat kosong, kosong, 1, kosong, 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 1, kosong. So this is decimal to binary conversion. So kita sama juga, kita cuba untuk yang ni. Saya bagi 2 minit juga. Okay, so start 2 minit from now. Dapatkan nilai binary dia.
Okey, so dah tamat 2 minit. So kita tengok kita punya solution untuk decimal to binary conversion ni. Okey, so sama kita punya nilai 123. So 123 kita tak boleh tolak 128, so yang ni kosong lah. 123 kita akan tolak 64. So tolak 64, kita akan tinggal baki 96. So 96 tolak 32, kita akan, ini bukan, alah, sekejap saya cari calculator sekejap. Okay, so kita ada 123, kita tolak dengan 64. Okay, kita akan ada baki 59. So 59 kita akan tolak dengan 32. Okay, tolak dengan 32. So ni satu, ni satu. So kita akan ada baki 27 ini. Untuk checking last total dia akan dapat 123. Okay, so tinggal 59 kita tolak dengan 32, kita akan tinggal 27. So 27 tolak dengan 16. Okay, 27 kita tolak dengan 16. Okay, kita akan dapat 11. So 11 kita tolak dengan 8. Okay, kita akan dapat baki 3. So ni 1. 3 lebih kecil daripada 4. So yang ni tak boleh tolak lah, kosong. So 3 tolak 2 dapat 1. So 3 tolak 2. So bakinya akan dapat 1. So 1. So kita akan dapat, inilah nilai dia, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. So baki ni dia total up dapat 123 balik. Okay, so this one 50. 50 nilai yang kita boleh tolak adalah 32. So secara automatik yang ni kosong, yang ni pun kosong. So 50 tolak 32. 50 tolak 32. So kita akan dapat 18. So this one 1. So yang ni 18 tolak dengan 16. So ini akan automatik jadi 1 lah. So 18 tolak 16, bakinya 2. So yang ni kosong, yang ni pun kosong lah, sebab 2 mana boleh tolak 2 ni kan. So 2 tolak 2 sama dengan 1. So total up dia akan dapat balik 50 ni. So yang ni automatik akan jadi kosong. Jadi nilai binary ni adalah 0011 0010. Okey. So, kalau ikutkan, sebenarnya dia ada pelbagai metod atau kaedah untuk kita tukarlah decimal ke binary, binary ke decimal. So apa yang saya tunjuk ni adalah antara kaedah yang agak mudah lah. Tapi dia ada metod yang lain. Mungkin daripada sekolah lagi awak dah belajar sebenarnya. Binary to decimal, decimal to binary. So boleh guna mana-mana asalkan jawapan yang kita dapat selepas tu adalah tepat lah. Okay? So tadi kita dah tengok conversion. Okay, binary to decimal, decimal to binary. Kita juga ada binary to hexadecimal, yang tu biasalah. Okay, so sekarang ni kita nak kenal pasti. Okay, kita nak kenal pasti address ataupun IPv4 punya address identification. Kalau kita tengok address ni, dia kelas apa? Kita tengok address ni dia kelas apa? Memang kalau kita ikutkan sekarang ni dia dah tak kira kelas, tapi this is kita start dengan kelas tu dulu. Kita start dengan kelas dulu. Okay, yang classes tu kita abaikan dulu. Kita nak identify based on the IP address ni, kita nak kenal pasti dia kelas mana. So kalau kita tengok ni 10, dia start dengan 10 kan. So secara automatik dia ada kelas A. Kenapa? Sebab kita tengok yang first punya slide ni. Okay, 10 duduk kat sini, kelas A. Kalau kelas B dia 128 hingga 191. Kelas C 192 hingga 223, kelas D 224 hingga 239 dan kelas E 240 hingga 255. So kita patah balik.
Oops, kita tengok yang ni. So, yang ni adalah 192.14.2.0. So, 192 ni secara automatik dia adalah kelas C. Kita tukar color sikit lah. Tak nampak. Okay. So, this is kelas C. Yang ni 148. 148 is more than 127 but sebelum 192. So, secara automatik dia adalah kelas B. Okay. Kemudian 193. 193 selepas 192. Dia 192 hingga 223. So, this is kelas C. Next. This is 126.8.156.0. Okay. Kelas B start dengan 128. So, this is kelas A. Okay. Sebelum kita pergi ke next slide, based on slide yang sebelum ni juga, kita boleh identify. Okay, saya sebenarnya tak ada dalam slide ni, tapi saya just nak tanya. Yang mana satu is private, yang mana satu is public. Okay, daripada 2, 4, 6 IP address ni. Okay, so saya just lajukan je, saya tak adalah nak bagi 2 minit untuk awak cari lagi. So, kita tengok sama-sama. Kejap lagi ada soalan untuk awak go through. Okay, so this one, kalau kita tengok 10.250.1.1. Tadi private IP address dia 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. So, this is private. Private, saya type PR lah, private. Okay. Then, this one is 150. 150 tak ada dalam list. Dia 172 je dalam list tadi. So, this is public. Okay, saya letak PU lah. Okay, public. And this one is 192.14.2.0. Kalau kita tengok tadi, 192.16. So, this is also public IP address. Okay. Next is 148.17.9.1. Of course, this is also public IP address. This one, this is also public IP address. And lastly, this one, this is also public IP address. So, public IP address ni biasanya awak akan banyak jumpa bila awak buka awak punya maybe awak punya phone punya wifi awak punya data kan, awak punya data, dan check awak punya dalam setting tu awak boleh tengok IP yang ISP awak bagi. So that is the public IP address. Ataupun dalam modem router yang ada kat rumah, okay, yang Unify tu ataupun Prime ke apa, Maxis ke Astro ke, ikutlah awak guna internet service provider yang mana. So kita boleh nampak IP address, public IP address yang internet service provider bagi. Biasanya tak ada satu pun IP address yang dalam range private IP address. Itu memang rule dia. Okay, so kita tengok next slide. Okay, so this is C, B, C and A lah dia punya kelas. Okay, so next kita nak identify yang mana satu network portion, yang mana satu host portion based on kelas yang kita dah belajar sebelum ni. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Okay, so kalau kita tengok contoh yang diberi, 177 ni is kelas B. Kenapa? Dia start dengan 128 hingga 191. So 177 ni duduk kat tengah-tengah. So this is kelas B. Sebab tu kelas B dia ada 2. Dan this is the host portion. The host portion dia start dengan 10. So 10 adalah kelas A.
So, depan ni adalah network, yang baki ni adalah host. Yang second line, circle the network portion. So, kita tengok, this is 119. 119 adalah sebelum 127. So, this is class A. So, satu je lah. Dan yang ni 172.2.119.3. 171 is selepas 128 dan sebelum 191. So, dua-dua ni adalah network. So, dua ni adalah host. Okay. So, yang ni kita buat sama-sama. Okay. So, which one is, untuk yang ni which one is host? Which one is the network portion? So, kita tengok yang ni 209. 209 is after 192, tapi sebelum 224. So, this is the network portion. 3 ni. Ni 198. 198 selepas 192 sebelum 223. So, this is the host portion. Ni pun lebih kurang je macam ni. So, this is also network portion. Ni 223. 223 tu kelas C ke kelas D? Is kelas C. So, this one. Alright. Yang ni kalau tengok contoh kat atas, dia sama macam yang ni. So, dia kelas A. So, kelas A, satu je. Yang ni, 17. 17 dekat je dengan 10 ni kan. Tapi, dia sebelum 128. So, the host portion 3 ni. Sebab dia kelas A. So, yang ni kelas apa? Sebelum 223 kan? So, this is kelas C. Yang ni? Ni 126. So, this is the class A. So, 3 ni. Betul ke tak? Kita tengok, alamak. Notate tadi dah hilang. So, betul ke tak? Kita tengok the next slide. So, this is 3. This is 1. This is 3. This is 1. Kelas C. Kelas A. Kelas A. Kelas C. Kelas A. Okay. Kelas B tak ada. Cuma contoh ni je ada kelas B. Okay. Alright. So, kita pergi ke next slide. Okay. Using the IP address and subnet mask, write out the network address. Okay. Tadi kita tengok IP address, kita tengok subnet mask, kita tengok network portion, kita tengok host portion. Okay. So, sekarang ni kita nak kenal pasti network ID atau network address berdasarkan IP address yang diberi. So, kalau kita tengok kat sini, IP address dia adalah 188.10.18.2. Subnet mask dia adalah 255.255.0.0. So, Masya Allah. Okay. So, kita tengok ini. Subnet mask dia ni kan? So, yang atas ni pun akan ikut subnet mask. Jadi, 188.10 adalah dia punya network ID. So, yang belakang ni adalah host ID. So, yang belakang ni akan jadi 0.0. Kenapa dia akan ikut subnet mask kelas B ni? Okay, default subnet mask ni. Sama juga yang ni. So, yang ni kat sini kosong. So, kat sini kosong. Jadi, this is the network portion. This is the host portion. So, the host portion will automatically become 0. Ni kita tak buat subnetting lagi sebab tu default subnet mask. Dia secara automatik yang atas ni akan kosong. So, yang bawah ni, kita akan dapat apa? Kita dapat ni. So, the default. So, the network ID atau network address yang kita akan dapat 192.149.24.
kosong. Okey, kejap lagi kita tengok betul ke tak. Yang ni, 2 ni. So, kita akan dapat 15 kosong dot 2 kosong 3 dot kosong dot kosong. Okey. So, betul ke tak? Kita pergi ke next slide. Okey. Betul ke tak? Kita pergi ke next slide. Saya tak boleh pergi next slide kalau tengah annotate. Tak apalah. Ni kita dah dapat kan? So, kita off. Kita pergi ke next slide. Okey. So, kalau kita tengok 192.149.24.0. Sama lah. This one 150.203.23.19. So, kita akan dapat 150.203.0. Okay. So, this is the no ID. Macam mana sebenarnya dia dapat tu? Tak apa. Kita tengok sekali lagi. Using the IP address and subnet mask, write out the host address. Yang ni network address. Kita nak tengok network ID. So, yang ni kita nak tahu apa network address dia. So, kita kosongkan dia punya network ID punya IP lah, dia punya number. So, kita annotate balik. Kita tengok kat sini. This one. So, kalau kita nak dapatkan host ID dia yang belakang ni. So, secara automatik yang depan ni adalah 0.0.0.0.11. Yang ni pun sama. 0.0.230.19. Kenapa? Sebab ni lah 2 ni. So, dia kekal yang 2 ni sebab kita nak dapatkan host address. Yang slide sebelum ni kita nak dapatkan network address. So, kita nak dapatkan yang depan. Belakang tu akan jadi kosong. So, yang ni kita nak dapatkan host address. So, depan tu akan jadi kosong. Yang belakang tu yang IP yang kita nak tengok. Okay. Alright. So, kita check. Betul lah. 0.0.11, 0.0.230.19. Okay. So, macam mana sebenarnya kita dapat benda tu yang kita tengok tadi ni? So, kita dapat sebenarnya hasil daripada AND-kan dengan default subnet mask. So, kita AND-kan dia sebenarnya kita bukan AND-kan nilai desimal ni. Kita sebenarnya AND-kan nilai IP address ni dalam decimal ni kita convert ke binary. Subnet mask ni pun kita convert ke binary. So, untuk operasi AND, satu AND dengan satu kita dapat satu lah. Selain daripada tu kita akan dapat kosong. Sebab tu, kalau kita tengok the next slide, bila kita nampak IP address 192.100.10.33, okay, so kita akan tahu dia punya kelas adalah kelas C lah based on 192 ni. So, kelas C, the network portion adalah 192.100.10. Okay, yang belakang ni adalah host. So, macam mana kita nak dapatkan network ID? Tadi kita dapatkan secara cepat network ID dia, kita ikut yang belakang ni kan. So, default dia kosong. So, dia akan terus dapat kosong. So, yang ni sebenarnya network ID dia adalah 192.100.10.0. Okey, tapi bila kita nak buktikan, kita akan buktikan dengan AND-kan lah, AND-kan with default subnet mask. So, IP address ni kita akan convert ke dalam binary. So, sebab tu kita akan dapat nilai ni lah, 192 bila kita convert ke binary, kita dapat 11000000. 100 kita akan dapat nilai ni.
10 kita akan dapat nilai ni, 33 kita akan dapat nilai ni. 255 ni tak ada masalah lah, memang senang lah. 255 is semua satu. Kosong adalah semua kosong. So bila kita N kan, kita akan dapat 1 N dengan 1, kita dapat 1, 1 N dengan 1, kita dapat 1, kosong N dengan 1, kita dapat kosong. Yang mana yang sama, 1 terus 1, yang mana yang tak sama terus kosong. So yang ni akan automatically dapat kosong. So sebab tu kita dapat 192.100.10. Okay, yang ni sebenarnya bila kita N, kita akan dapat balik nilai yang sama kat atas ni. Sebab dia yang mana satu dia akan satu, yang mana yang kosong, dia 1 N kan dengan kosong, dia akan dapat kosong. Sebab tu dia dapat nilai yang sama. So yang belakang ni kosong N kan dengan 1 memang kosong lah. Kosong N kan dengan kosong memang kosong. So sebab tu kita dapat 192.100.10.0. Ending with default subnet mask will allow your computer to figure out the network portion of the address. So kita boleh tahu apa network ID dia, apa network address dia, dan kat mana dia punya starting point lah untuk that network ID. Okay. Then kalau kita tengok N ni juga, ending ni juga, kita boleh buat bukan sahaja dengan default subnet mask, kita juga boleh buat dengan custom subnet mask. Subnet mask yang kita dah buat subnetting, yang kita dah bukan lagi value /8, /16, /32, /24 yang kita biasa guna untuk default. Maybe dia adalah /27 ataupun /23, /30. So when you take a single network such as 192.100.10.0 and divide it into 16 smaller network, so daripada ni kita buat subnetting, kita akan dapat 192.100.10.16.32.48, 64, sampailah dia ada 16 smaller network lah. Yang ni kita akan tengok bila kita buat subnetting nanti. So the outside will still see the network as 192.100.10.0, but the internal computer and router see 5 smaller subnetwork, each independent of the other lah. So bila kita buat subnet tu, dia akan berasing antara setiap network tu. This can only be accomplished by using a custom subnet mask. A custom subnet mask borrow bit from the host portion of the address to create a subnetwork address between the network and host portion of an IP address. So, in this example, kita akan tengok kejap lagi. In this example, each range has 14 usable address in each. The computer must still end the IP address again the custom subnet mask to see what the network portion is and which subnet it belong to. Okay, so kita akan tengok kita ada network ID, okay, IP address dia 192.100.10.0. So custom subnet mask dia adalah 255.255.255.240. Kita ambil IP address tadi, okay, IP address tadi 192.100.10.33. Okay, kalau dia dah divide macam ni, kita tahulah dia duduk kat sini. Okay, tapi kalau dia belum divide this range, macam mana kita nak tahu dia akan duduk di sini? Okay, which range of the subnet, and apa dia punya subnet ID untuk dia punya network ID untuk subnet yang IP address ni duduk. Okay, so kita pergi ke next slide. Okay, so kita tengok. Kita akan pakai IP yang sama, 192.100.10.33. Okay, so this will be the same. Okay, yang ni abaikan kejap. Kita tengok yang ni dulu. 01.001 ni 33 lah. Dia sama je macam
Yang ni. Okey, 00101. Okey. So, custom subnet mask tu 111.111.111.000. Okey. Sebab 240. Jadi, bila kita end-kan dia, okey, kita akan dapat 1100 sama 011001000 sama, okey. 00110 sama, cuma yang kat sini berbeza. Kita akan dapat kosong, sebab kosong dengan satu, kosong lah. Kosong dengan satu, kosong. Satu dengan satu, satu. Kosong dengan satu, kosong. Dan kosong, this one, kosong, 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 kosong. Kita akan dapat 00100. Kita akan dapat 32. So, the network ID yang the network range, okay, yang IP address ni duduk, dia punya network ID start with 192.100.10.34. The ending process of the 4 borrow bit show which range of the IP address this particular address will fall into. Kenapa 4 borrow bit? Sebab 240 ni, bila kita convert ke binary, yang ni akan jadi 1111. So, dia dikira 4 bit ni dah dipinjam daripada bit yang asal ni lah, yang host ni. Kalau tidak, dia 0000, dia default kan. Default dia 0000. So, bila dia dah jadi 1111, so 4 host, bahagian host ni, dia dah jadi bahagian network. So, kalau kita tengok, dia adalah ni 24, 25, 26, 27, 28. So, 255.255.255.240 adalah /28. Kenapa 28? Sebab 24 campur 4. So, dia /28. 4 bit borrow from the host portion of the address for the custom subnet mask. In the next set of problem, you will determine the necessary information to determine the correct subnet mask for the variety of the IP address. So, kita tengok the next one. Okay. So, sebelum kita tengok kat sini, kita break kejap. Okay. Kemudian kita sambung balik dalam 10 minit. Okay. So, kita sambung how to determine the number of subnet and number of hosts per subnet based on the IP address given and the subnet mask given. Okay. So, ada dua formula untuk kita guna macam mana kita nak cari berapa bilangan subnet and also berapa bilangan host. Kita patah balik ke gambar rajah ni. Okay, kita tengok. Untuk kita cari subnet, the formula is 2 kuasa S. 2 kuasa S ni 2 kuasa berapa bit ni lah, berapa bit yang dia pinjam. Okay. So, daripada ni kita ada 1, 2, 3, 4 yang dia pinjam. So, 2 kuasa 4 lah. 2 kuasa 4 will be 16. Okay. 2 kuasa 3 yang macam contoh ni, 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8. Tapi 2 kuasa 4 will be 16. Sebab tu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. 2 kuasa S. S is the subnet lah. Berapa bit subnet. Dan number of host per subnet adalah 2 kuasa H minus 2. H also represent bit lah, the number of bit. So, host ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, kebetulan dia punya bit number, okay, the 2 power of berapa tu sama. So, 2 kuasa 4 sama dengan 16. Dia tolak dengan 2. Kenapa tolak dengan 2? Sebab biasanya dalam host punya range,
the first IP and the second and the last IP tak boleh pakai. The first IP is the network ID. Okay, kalau kita tengok macam ni kan. The first IP is the network ID 192.10.192.100.10.32. Ini adalah dia punya network ID. Okay, so hanya the next IP saja yang kita boleh guna. So 192.100.10.33. Dan 192.100.10.47 is the broadcast ID for this subnet. Okay. The last IP is the broadcast ID. The first IP is the network ID. So daripada 192.100.10.33 hingga 192.100.10.46 sahaja IP address yang kita boleh pakai. So sebab tu 2 tolak 2 bersamaan dengan 16 tolak 2 sama dengan 14 IP. So kita tengok the next slide. To determine number of hosts per subnet, you would take the binary bit used in the host portion and apply to the number of hosts. Ni kita tak nampak, kita tengok yang ni. So, katakan tadi kita ambil contoh yang tu kan 192.100.10.33 tu kan. So yang ni kita ambil contoh ni. So 195.223.50.00/0000. So yang slash ni, yang ini adalah the network portion, yang ni adalah the host portion. So the number of subnet that can be used is 2 power of 2. 2 kuasa 2 lah. 2 kuasa 2 bersama dengan 4. So IP ni kita boleh dapat 4 subnet daripada subnet bus yang dia akan pakai lah. Ini adalah /24, 25, 26. Ni /26. 2 bit. So the number of hosts created leaving is 6 bit. So baki ni ada 6 bit. So 2 kuasa 6 tolak 2 bersamaan dengan 2 kuasa 6 bersamaan dengan 64 tolak dengan 2. So ada 62 IP yang kita boleh pakai dalam range tu. So kalau kita tengok kat slide yang first ni, dia ada second subnet formula. 2 kuasa S tolak 2. Yang ni kita jarang guna sebab kita jarang guna sebab 2 kuasa S tolak 2 ni is for class full routing. Sekarang ni kita dah banyak pakai clusters routing. Walaupun kita belajar kejap class full ni, tapi kita dah jarang guna lah class full routing. Dia juga akan digunakan untuk RIP version 1. Sekarang ni kita banyak guna RIP version 2, DRP and OSPF. So kita boleh abaikan lah sebenarnya 2 kuasa S tolak 2 ni. Kenapa 2 kuasa S tolak 2 ni? Sebab dia ni range tu, the first IP is invalid sebab dia kira sebagai broadcast ID, dan yang belakang ni pun dia kira sebagai broadcast address lah untuk this one. So this range will automatically be invalid, and the last range will also be automatically invalid kalau kita guna ni lah. This range will automatically be invalid, and this range will also automatically be invalid kalau kita pakai class full dan kita pakai RIP version 1. So kita jarang guna, so kita abaikanlah begini. Alright, so kita ada soalan yang kita akan cuba selesaikan. So number of subnet needed is 14. Number of needed usable host adalah juga 14. Dan dia bagi network address adalah 192.10.10.10.0. So kalau kita tengok kat sini, the address class is class C. Automatik lah kita nampak 192 kan. Default subnet mask is /24 lah. 255.255.255.0. Okay, saya tulis /24.
Okay, so custom subnet mask will be berapa? Total subnet needed is 14. 14 adalah paling hampir adalah 16. Kan? So 16 adalah berapa? 2 kuasa 4. Kan? 2 kuasa 4. So kita akan pinjam 4 bit lah. Kita akan pinjam 4 bit. So custom subnet mask will be 28. So total number of subnet yang kita akan dapat adalah 16 lah. 2/4. Total number of host kita akan dapat, yang ni kena carilah. Okay. Tapi untuk one range kita akan dapat total number of host adalah 16, tapi usable-nya adalah 14 lah. Number of usable address 14 lah. Number of bit borrow untuk host adalah 4. So betul ke tak? Kita tengok. Ya. C. So 255.25.25.0 custom subnet mask yang ni 255.25.25.240 dia adalah /28, ini adalah /24. Okay. Tadi saya malas nak tulis ni panjang, so saya main slash tu je lah. So number of subnet mask 2 kuasa 4 sebab kita pinjam 4, so 16. Number of host address sama jugalah, baki tu akan ada 4. So the host address is 2 kuasa 4 juga, so akan dapat 16. Usable 14 sebab 16 tolak 2 lah. So number of bit borrow is 4. So this is the solution. Ni bila dia dah susun lah dia punya subnet. Dia senang sikit sebab dia sama dengan contoh yang awal tu lah. So kita tengok problem number 2. Problem number 2, this is 165. 165 kurang daripada 192, so this will be class B. Default subnet mask is /16. Kenapa? Dia 255.255.0.0. So custom subnet mask, number of needed subnet is 1000. Masya Allah. Number of needed usable host is 16. So 16 ni 1000. 1000 is paling hampir is 1024. Okay. Paling hampir is 1024. 1024 adalah 2 kuasa 10 kalau saya tak silap. 2 to power of 10. Ya, betul. 1024. So, dia akan pinjam 10 bit sebenarnya. Dia akan pinjam 10 bit. So, dia akan dapat /26. Why? Sebab dia pinjam 10 bit. So, number of bit borrow is 10. Okay. So, total number of subnet is 1024. Okay. Total number of host address, bakinya tinggal berapa? Okay. So, bakinya tinggal, dia dah pinjam 10. So, yang ni 8. So, yang ni dia pinjam lagi 2. So, bakinya tinggal 6. So, 2 power of 6 is 2 kuasa 4 is 2 kuasa 4 2 kuasa 4 16, 2 kuasa 5 32, 2 kuasa 6 is 64. So this is 64. Ni 64 per range bukan the whole. So usable is 62. Betul ke tak?
kita cuba tengok. Kelas B 25.25.0.0. So 25.25.25 ini tadi saya bubuh slash 26 kan. Sebab apa? Sebab dia pinjam 10. Okay. So 16 campur dengan 10 dot 192 lah. Jadi kita dah convert daripada binary into decimal. So number of subnet is 1024, number of Poseidon 64, this is 62, and number of borrow bit is 10. Okay. So ni dia punya range lah. Banyak lah sebenarnya. Ada 1024 kan. Okay. So problem number 3, dia bagi tahu yang ni dia dah terus slash 26. Okay. Kelas B. Kalau ikutkan network address ni 148.75.0.0 sama je macam problem number 2 ni. So kita terus pergi ke solution So B tengok sama je. Cuma IP addressnya lain dan soalannya boleh terus nyatakan macam ni. Dia tak ada bagi macam ni, berapa needed, berapa host needed, macam ni. Dia terus bagi new ID kan, dia bagi new ID, dia bagi tahu berapa subnet dia nak, berapa host dia nak. Tapi yang ni dia terus bagi /26. So kita terus cari berapa apa dia punya address kelas, memang kelas B lah. So default subnet is /16. So custom subnet mask dia dah bagi /26. So number total of subnet kita dah kira tadi. So 1024, number of host address 64, usable 62, number of bit borrow is 10. So dia boleh juga bagi macam ni. Right. So that is all for IP addressing and subnetting. This is simple subnetting. So the next session kita akan tengok yang agak susah. Kita akan tengok apa yang kita panggil VLSM. So selepas tu, maybe the next week saya akan bagi assignment on VLSM lah untuk awak practice. So itu saja untuk kelas kita hari ini. So kita stop dulu lah. Assalamualaikum dan selamat video minggu.